Have some pride, let us win Sweet Touch worldwide. Semasa saya nak mula perniagaan seramik ini, saya berkata dalam hati kata saya, kalau saya nak buat sesuatu, kita kena buat satu yang lain pada orang. Maknanya kita mesti ada niche market. So maknanya macam kalau orang tengok tu, orang teringatkan Sweet Touch. Nama saya Hajah Rohana binti Haji Abdul Rahman. Saya sekarang berumur 61 tahun dan saya merupakan pengusaha dalam bidang seramik. Dan saya telah membuka perusahaan seramik sudah hampir 31 tahun. Sebenarnya dalam bidang seramik ini saya memang tak tahu langsung, memang saya tak ada latar belakang pun dari bidang seramik. Saya belajar di Universiti Malaya dalam bidang psikologi, sosiologi, antropologi. Dan bila saya sudah graduate, masa tu saya mengajar sekejap di sekolah menengah Maxwell. Dan pada masa part time saya selalu membuat bunga roti. Jadi bila saya buat bunga roti, sambutan dia sangat menggalakkan. Dan order terlalu banyak sampai saya masuk majalah semua. Dan saya menang banyak dalam pertandingan bakat antara AMI lah sebab saya anak askar. Kemudian saya pergi kebetulan keluar dalam surat khabar mana pelajar-pelajar yang baru graduate kalau dia tak dapat pekerjaan tapi dia ingin sambung belajar boleh. Jadi saya pun ambil keratan tu saya bawa pergi jumpa, pergi ke Mara. Kemudian saya beranikan diri, saya bawa kertas surat khabar tu saya pergi jumpa Allahyarham Tan Sri Sanusi sebab dia masa tu Kementerian Asas ni ke luar bandar. Saya pergi, saya jumpa dia, saya tunjuk gambar-gambar bunga roti saya semua. Saya kata saya nak belajar ni, tolonglah Tan Sri kata saya nak belajar. Kemudian saya pun pergilah, kebetulan pula nak jadi rezeki, mungkinlah rezeki nak buat seramik. Mak saya menang tahfiz Al-Quran peringkat Selangor, dia dapat 15,000, dia bagi cash, dah pergilah belajar. Saya pergi sampai di sana dekat University London, saya belajar 3 bulan, dia sepatutnya 6 bulan tu saya simpanlah duit mak saya tu kan untuk 6 bulan. Saya dalam masa 3 bulan saya dapat best student in glazing. Cara nak kilatkan seramik ni lah, glazing. Sekarang ni saya dapat tahu dia orang dah jual lah yang tu. Masa tu saya tak tahu apa dia glaze kan. Ibu saya ni dia seorang yang sangat kuat sebab dari segi mental untuk buat seramik ni daripada dulu sampai sekarang dugaan dia tu memang macam-macam dugaan ada. Kiranya bisnes naik turun tu benda yang biasa. Bagi saya dia sangat kuat daripada segi itu. Tapi kalau bagi saya kalau sebagai seorang anak bila dah bekerja dengan mak dapat tahu lain dari segi kalau dia dengan staff lain dia lembut tapi sebab saya anak jadi dia punya garang tu lain sikit dengan saya. So jadi kiranya mak ni sebenarnya dengan staff semua dia lembut je. Tapi bila dengan anak tu dia garang sikit lah dengan saya. Tapi kalau untuk dari segi bidang seramik ni dia sangat kuat lah daripada dulu sampai sekarang. Dia memang dapat, saya bukan dari segi bisnes saja, dari segi dugaan yang lain pun ada tapi kiranya dia dapat mengharungi benda tu. Selepas saya balik dari luar negara, saya terus buka bengkel kecil dan saya telah memulakan perniagaan produk saya. Permulaan yang mula-mula sekali saya buat bunga batu. Bunga batu ni saya buat bukan sikit lah, banyak betul. Dan bunga batu ni saya siap gubahan. Memang dia punya demand tu menggalakkan dari dahulu sampailah sekarang bunga tu masih. Sekarang pula dia dah jadi dulu bunga batu dia orang buat untuk gubahan. Sekarang dah jadi trending untuk menjadi bunga paha. Kan orang Melayu kalau kahwin untuk merenjis, dah jadi bunga paha. Jadi bunga batu ni memang sellable lah sampai sekarang. Kemudian daripada buat bunga batu, pernah saya timbul buat bunga yang seketul kita. Yang bunga ni hanya buat di Itali saja. Jadi kita panggil posy. Yang ketiga, saya teringat orang Melayu kalau kahwin mesti buat bunga telur. Jadi saya pun create bunga, dalam tu ada telur. Sampai sekarang. Dan bunga telur sekarang ni saya ada lebih 300 jenis. Dan produk yang paling sampai saya survive sekarang ialah bunga batu tadi. Kemudian bunga telur. Bunga telur setiap bulan orang akan kenduri, macam bulan ni je 16 tuan, maknanya 16,000 kita kena buat. Sebab orang lelaki kalau dia kenduri paling sikit pun 500. Tapi anak perempuan sebab nikah semua 1,000 kan order. Tapi kalau orang yang besar-besar ni dia orang tak kisah berapa pun. Ada sekali tu customer tu dia datang naik teksi saja. Dia datang, dia masuk-masuk. Saya tak tahu kata dia orang Brunei. Saya nak tengok bunga telur.
saya nak 3,000, saya nak harga RM30. Macam tu je. Jadi benda tu maknanya dia dah percaya kat kita punya produk. Kemudian bila dah start buat bunga telur, ada orang tanya pasal tableware. Dan saya pun baru start buat pinggan mangkuk. Bila dah saya buat pinggan mangkuk, dia orang nak hiasan dinding semua tu, saya buat lampu lah, lampu tidur, buat benda-benda lain lah macam ayat-ayat Quran semua. Kemudian bila saya telah mengikuti exhibition ke luar negara, dia orang nak Christmas gift. So saya buat 5 Christmas gift. So saya buat 5 produk. Dan semua 5 produk tu sampai sekarang mendapat sambutan, tapi yang paling mendapat sambutan bunga batu saya dan bunga telur, bekas telur. Di Kuala Lumpur ni, saya kebanyakan teknik yang saya gunakan untuk pembuatan produk saya ialah handmade. Jadi banyakkan buatan tangan. Jadi di sini sebab kita bermula dengan bunga, jadi bunga batu tadi, dan bunga tu kita akan buat dengan tangan satu-satu. Kemudian bila kita cuci pun dengan tangan, lepas tu bila dah siap kita bakar, kita bubuh gelis pun menggunakan teknik tangan lah semua. Kemudian bila gold lining pun handmade juga. Saya mengikuti banyak pameran dengan kraft tangan di luar negara. Jadi saya sudah ada ejen dekat Devon dan jual bunga batu, dan saya ada ejen dekat Dubai dan juga Frankfurt. Jadi dari situ diorang akan sekarang tambah online, diorang tengok Instagram, diorang dah order melalui Instagram. Jadi sekarang senanglah sikit bandingkan dengan dulu, tapi dulu pun sebab from mouth to mouth, from mulut to mulut kan, diorang dapat bunga telur, diorang terus order dengan kita. Saya ada mempunyai satu lagi kilang di Kuala Ketil, dan kilang tu saya operasi masuk tahun ni sudah 12 tahun. Kilang tu kebanyakan dia menggunakan mesin tak sama dengan kilang di Kuala Lumpur. Di sana kami ada mesin buat mug, kami ada mesin buat mangkuk, kami ada press untuk buat pinggan. Kita punya pembakar pun di sini kita ada 70 kaki, boleh susun 3 saja benda. Tapi di sana kita ada 140 kaki, kita boleh susun 10 line lah macam tu. Dan yang 140 kaki tu kita ada 2 pembakar. Dan satu pembakar kita yang special, yang satu tu untuk bakar color je. Tapi yang satu lagi, kini saya yang sendiri invent sendiri. Saya pergi ke China setahun 9 kali. Saya suruh dia buat dalam seramik kita, kalau bakar tanah je kita panggil besparing. Kemudian kita bakar glaze. Kemudian kita bakar color. Tapi saya suruh dia buat mesin tu special untuk saya, 3 in 1. Kita bakar tanah, bila dia jalan sampai habis, kita suhu tinggi, kemudian kita turunkan suhu, kita celup gelis, kita bakar gelis, lepas tu kita bakar color. Jadi orang Taiwan tu pun tak pernah buat, sampai dia datang 6 bulan buat mesin tu dekat Kedah. Lepas tu sampai dia apa-apa kalau masalah bagi tahu dia akan tak payah charge apa-apa. Lepas tu bila saya dah berjaya, dah sampai sekarang, dia berterima kasih, sekarang dia boleh jual mesin tu ke orang lain. So maknanya saya lah orang pertama yang ada mesin tu. Selain tu, selain ada kiln pembakar panjang, kita ada untuk gas, kita ada 3 yang besar, 4 kaki, 6 dan 8. Dan memang besarlah kita boleh buat. Dan untuk kilang tu dengan kapasiti, dengan machinery kita boleh buat 10 kontainer. Dan untuk press pun, kalau kita boleh buat pinggan, kita ada mold, kita letak press, pop, dia jadi macam tu. Kalau kita ada yang mesin buat bowl, satu orang boleh buat sehari 2,500. Kalau 2 orang dah 5,000 kan. Jadi memang senanglah, dan di kawasan dia pun luas. Macam dekat sini sempit lah, bila kita buat banyak-banyak pun kita nak kena jemur, tak boleh kan. Keadaan di sana dekat belakang pun luas, lepas tu kawasan keliling pun luas. Jadi saya berharap anak-anak yang berorasi akan teruskan delegasi, dengan kita akan ekspor lagi banyak lah lepas ni. Sekarang kita hanya mampu buat dulu 2 kontainer setiap bulan. Iaitu bowl dia nak 50,000, mug 50,000, dia nak plate juga 50,000. Jadi in future dia akan sentiasa, sebenarnya dia nak 10 kontainer, tapi kami tak boleh buat lagi sebab kita takut kualiti tak sama. Dan tahun lepas ada seorang Chinese dari Manhattan, dia datang jumpa saya dekat KLIA. Dia jumpa dengan saya 2 jam, dia minta saya buat mug kosong putih
700,000 sebulan. So saya kata tak boleh. Lepas tu cakap kalau tak boleh 700, buat dulu berapa yang boleh. Dia akan bagi raw material. So saya kata nanti dulu. Nanti bila dah okey, kita akan cuba buat. Dan saya juga akan tolong juga kalau benda ni betul-betul diorang nak, kita boleh minta usahawan bidang seramik dekat Perak ke, minta tangan tolong belikan mesin yang sama dengan saya, diorang boleh produce dan kita buat sama-sama. Yang maknanya bagi diorang buat. Macam kalau dia nak 700,000, okey, awak buat 50, dan dia buat 50 kan. Orang dah tahu kan. Jadi kita boleh, yang penting saya suka sebab kita bagi peluang pekerjaan pada orang. Itu saya bersyukur sangat kan. Peluang pekerjaan, lepas tu ilmu kita dapat perturunkan. Itu saja. Saya suka nak kongsi dengan usahawan-usahawan. So, dulu pun saya ada bagi 6 pembakar saya dekat usahawan di Perak untuk diorang guna. Itulah. Kepada pengusaha-pengusaha baru, terutamanya dalam bidang seramik ya, saya ingin menasihatkan supaya apabila kita nak menceburi sesuatu bidang ni, kita mestilah tahu kita punya from A to Z, apa yang kita nak buat. Maknanya kita tahu semua bidang kita tu. Jadi kita tak boleh mengharapkan orang. Dan bila kita pula menjadi owner ke bos ke, kita bukan bos lah, kita hanya director dalam SSM, dalam tu saja. Yang hanya boleh jadi director is only orang yang buat filem, kan? Bila dia buat filem akad, itu director. Kita tak boleh. Kita kena buat sesuatu dengan rasa penuh dedikasi, bersabar dan minat. Kalau kita tak minat tak boleh. Kemudian jangan harap bila kita buat sesuatu, jangan buat harap pulangan dalam masa yang singkat. Benda-benda macam ni kalau kita harap yang singkat, kita tak akan berjaya, tak boleh pergi jauh. Kemudian kita kena tahu trade kita kena tahu A to Z. Sebab pekerja-pekerja ni kalau kita tak tahu, kalau kita harapkan dia, nanti dia akan demand, kadang dia cakap kalau aku berhenti ni dia pening. Dia macam tu. Jadi kita tak kisah, kita tahu semua. Kalau dia nak berhenti tak apa. Kalau yang kita tak payah pujuk. Sebab apa? Kalau kita pujuk tu dia tahu dah kita terlalu memerlukan dia. Jadi dia berhenti, kita panggil orang baru, kita train sendiri. Jadi dia orang terdiamlah dia tu. Kemudian kita kena pandailah mengambil hati pekerja-pekerja. Mana kita mesti bersama-samalah. Bagi saya dalam bidang ni kami semua macam keluarga. Saya lah kakak, saya lah ibu kepada diorang semua. Jadi jangan sekali-sekali mengharap pulangan dalam masa singkat. Dan kemudian mesti bersabar dan tak cepat putus asa dan jangan peduli orang-orang kata-kata kan. Kalau kita tak kacau orang, kalau kita tak ganggu orang, kalau orang nak kata dan kita tak buat benda tu, kita diam je. Kecuali kalau kita bersalah apa, kita minta maaf lah. Tapi kalau kita tak buat apa yang menyinggung orang, orang nak kutuk kita kan tak apa. Rezeki semua di tangan Allah. Jadi kita mesti berusaha dengan sungguh-sungguh. Dan lagi satu, kalau bagi saya lah, kalau kita nak memancing, kita tak perlu pergi ke laut, pergi ke kolam yang besar. Kita pergi kolam kecil pun tak apa. Tapi dalam fikiran kita akan pancing ikan yang besar. So we go to the small pond but we catch a big fish. Jadi maknanya kita mesti positif dan jangan terlalu negatif dan jangan terlalu buruk sangka. Kalau nak berjaya kita kena tenang dan kena sabar dan kena tahu kita punya bidang tu. Dari A hingga ke Z. Itu saja.